لله ثم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير نبي للحباب رحمة للعالمين بعثه صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Tidak ada orang yang dimuliakan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Berusahalah untuk mencapai ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah dengan sepenuh hati dan betul-betul. Rebutlah semua kebenaran yang masih berbagi di bulan yang sangat mulia ini untuk mencapai keketing hati yang sangat tertakwa dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyakkan dan berlipat gandakan amal ibadah. Zikir munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tasbih memuji kebesarannya. Gunakanlah kesempatan yang masih ada untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanggalkan dosa-dosa yang masih terjadi dan menjadi pada diri kita, membuang kezaliman diri, menginsafi segala sesuatu yang telah kita lakukan daripada perkara-perkara yang dicegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insafilah diri dengan segala bertaubat dan menanggalkan daripada segala perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tidak orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan Ramadan pada tahun ini adalah bulan kemerdekaan. Dalam masa yang sama kita menyambut Ramadan, dalam masa yang sama kita menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita yang dicintai. Sinonimnya pada Ramadan dengan bulan kemerdekaan adalah suatu keindahan. Indahnya bulan Ramadan, bulan yang melepaskan kita daripada belenggu penjajahan hawa nafsu, memerdekakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tawanan dan bisikan syaitan, memerdekakan diri-diri manusia daripada kehinaan hawa nafsu kepada kemuliaan ruh, kepada kemuliaan mengabdikan diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan kemerdekaan. Tak kira sama ada berbulan dengan bulan merdeka ataupun tidak, ia adalah bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan yang benar apabila seorang hamba kembali mengabdikan diri dan mengisytiharkan
Kepengabdiannya hanya kepada Tuhan. Bulan kemerdekaan, apabila seorang hamba berjaya melepaskan diri daripada tunjuk rayu dan godaan hawa nafsu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bulan kemerdekaan, apabila orang-orang Islam berjaya mencapai keamanan yang kuat melawan keinginan dan kehendak nafsu untuk melakukan sesuatu perkara yang harus pada bulan-bulan yang lain. Makan, minum dan pergaulan suami isteri adalah harus. Ada suatu perkara yang halal dilakukan pada bulan-bulan selain Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan kita dilatih dan disiplinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang harus dilakukan. Maka apatah lagi perkara-perkara yang diharamkan dan dimakruhkan dilakukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang Islam, apabila seseorang mukmin telah berjaya melatih dirinya dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara-perkara yang harus, maka di akhir Ramadan dia akan mendapat satu antibody, satu jati diri yang kuat, satu kekuatan yang luar biasa untuk menahan hawa nafsunya daripada melakukan perkara-perkara yang haram dan ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya perkara yang harus pun kita boleh tinggalkan di bulan yang mulia, maka apatah lagi perkara-perkara yang haram lebih mudah dan untuk kita tinggalkan. Tetapi dengan syarat pada bulan yang mulia ini kita benar-benar meninggalkan perkara yang haram. Tidak ada gunanya kita meninggalkan perkara yang haram. Tetapi dalam masa yang sama kita berbuka dengan perkara-perkara yang haram. Kita tidak menjaga lidah kita daripada berbohong, daripada mengumpat dan mengutuk. Kita tidak menjaga telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menundukkan pandangan kita daripada melihat aurat-aurat yang haram yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tidak ada faedah lagi daripada latihan kita meninggalkan perkara yang harus. Oleh itu ketahuilah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak akan mencapai ketakwaan yang sebenar. Kita tidak akan mendapat puas dan hasil kepada bulan Ramadan yang mulia ini apabila kita melakukan masih tetap tidak meninggalkan perkara yang haram, hanya sekadar meninggalkan makan dan minum sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba sha'imin laysa lahu min qiyamihi illa al-ta'ab wal sahar." Berapa ramai orang yang berpuasa tidaklah dapat faedah daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Berapa ramai orang yang tidak berdiri melakukan solat malam, tetapi dia tidak mendapat faedah pahala dan keridaan Allah dengan diamnya itu melainkan benar berjaga dan letih sahaja. Ini disebabkan dia masih lagi beretika, masih lagi kekal dalam melakukan perkara-perkara yang haram, masih belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita bermuhasabah dan kita melihat kembali kehidupan harian kita. Adakah benar-benar kehidupan harian kita, kehidupan kita berkeluarga, menepati syariat Allah Subhanahu wa taala? Adakah anak-anak kita adalah hamba-hamba Allah yang patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah ada di kalangan anak-anak perempuan kita yang masih lagi tidak menutup aurat dengan sempurna, masih lagi membuka kepala dan rambutnya untuk didapati oleh seluruh manusia? Masihkah mereka belum lagi bertaubat kepada Allah? Kenapa mereka mampu untuk bertaati jika Allah berpuasa pada siang hari hanya 30 hari pada bulan Ramadan, tetapi mereka tidak mampu untuk bertaati perintah Allah supaya menutupkan aurat,
Sedangkan buka aurat itu adalah perintah sepanjang-panjang hidup. Dan dia adalah perintah Allah. Seperti mana berpuasa adalah perintah Allah, menutup aurat adalah perintah Allah. Dan kita sebagai ibu bapa adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara anak-anak dan cucu kita daripada mereka terjerumus melanggar perintah Allah lalu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan diri ahli-keluarga kamu daripada api neraka, yang mana bahan bakarannya ialah terdiri pada makhluk yang kafir dan batu-batu. Di atasnya malaikat-malaikat yang menjaganya. Mereka tidak menderakai Allah Subhanahu wa taala walau sedikit pun. Dan mereka sentiasa mematuhi perintah Allah. Dan mereka sangat bengis dan ganas dan menakutkan mereka yang menjaga pintu neraka. Dan mengatakan itu sebenarnya disediakan bukan untuk orang-orang Islam, tapi disediakan untuk orang-orang yang engkar dan derhaka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah daripada kita dan anak-anak kita, isteri-isteri kita menjadi terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan setiap hari ribuan jiwa daripada api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang dimerdekakan daripada api neraka. Nas'alullah dzalik wal fadlu wal rahmatu minka ya arhamar rahimin. Di dalam ayat yang nanti Allah Subhanahu wa taala minta mengharapkan sambutan kemerdekaan pada tahun ini adalah merupakan sambutan yang paling unik dibandingkan dengan sambutan tahun yang terdahulu. Unik kerana dia disertai dengan roh Allah. Unik kerana dia disertai dengan keberkatan dari Allah. Mudah-mudahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini tidak dicemari dengan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Tidak dicemari dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh muda-mudi. Mudah-mudahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini adalah manifestasi kepada melahirkan perasaan syukur yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin syakartum la'azidannakum walakin kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur, nescaya kami akan menambahkan nikmat kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur, tidak menghargai nikmat kami, maka sesungguhnya azab kami adalah amat pedih. Kemerdekaan tidak disambut dengan penuh kesyukuran. Bersyukur artinya meletakkan nikmat terhadap perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mensyukuri nikmat kesehatan, tidak cukup hanya sekadar kita mengungkapkan dengan lidah alhamdulillah. Tetapi hendaklah disertai dengan menggunakan kesehatan itu untuk mengabdikan dan melakukan kebaikan, mengabdikan